Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Very tuan-tuan perempuan yang dimiliki Allah sekalian, Ahlan wa sahlan, Jamalia Razak. Terima kasih kerana hadir pada malam ni. Yang Mulia Tengku Murni. Jangan lupa tolong share video ni kepada teman-teman lain kerana diskusi yang saya nak buat malam ni sangat penting untuk kita faham. Ya, Rohani Ahmad. Jangan lupa tolong share dengan teman lain. Mari kita cari pahala pada malam ni untuk membawa kebaikan kepada orang ramai. Sahabat-sahabat kita, jangan haramkan mereka daripada mengetahui ilmu ni, tuan-tuan. Kesian kat mereka sampaikan ilmu ni. Mudah-mudahan kita tak mampu menyampaikan, tapi kita telah melorongkan orang untuk mendapat ilmu dengan kuliah yang disampaikan, dengan bahan disampaikan pada malam ni. Siti Tazila, Ahlan wa sahlan. Fazlinza, Hasniza Abdullah, Ahlan wa sahlan. Kenapa semua perempuan ni? Mana yang lelaki? Allahu Akbar. Ahlan wa sahlan bikum. Tolong share video ni kepada teman lain. Malam ni saya nak bawa satu diskusi yang sangat penting. Okay. Baik. Bincangan kita masih lagi dilanjutkan daripada kitab Ensiklopedia Amalan Setahun. Karangan Ibn Rajab Al-Hambali, Faridah ya. Tolong share kepada teman yang lain. Bagi mereka yang belum memiliki kitab ni, boleh dapatkan dari Telaga Biru ataupun daripada Zahazan Travel. Ensiklopedia Amalan Setahun. Semalam kita dah bincangkan tentang bagaimana pandangan para salafus salih terhadap melakukan ibadah secara khusus pada malam nisfu Sya'ban. Dan kita telah lihat ia merupakan pandangan dan amalan kebanyakan para ulama Syam. Jadi kemudian kita bercerita tentang hukum makruh berhimpun pada malam itu untuk sembahyang, untuk ceramah, untuk doa. Namun tidak makruh bila seseorang bersembahyang seorang diri. Inilah kata-kata Imam Auza'i yang merupakan seorang ulama yang terkemuka di Syam dan merupakan pendapat yang paling hampir insya-Allah. Antara ulama Islam yang terkemuka Imam Al-Auza'i. Diriwayatkan daripada Umar bin Abdul Aziz bahawa beliau menulis surat kepada pekerja di Basrah, hendaklah kamu berjaga-jaga dengan 4 malam dalam setahun kerana Allah memenuhinya dengan rahmat, iaitu malam awal Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. 4 malam selain daripada malam Qadar. Jadi malam awal Rajab, malam nisfu Sya'ban, Idul Adha dan juga Idul Fitri. Suzana Osman, Ahlan wa sahlan, Rohana Sa'ad. Jadi kata Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, salah seorang daripada Khulafaur Rasyidin, bunga guguran, Sofi Emir. Tolong share pada teman kita yang lain Mahfuz Aini. Jadi mereka mengatakan bahawa ini merupakan pendapat daripada Umar bin Abdul Aziz sebagai galakan kepada pekerja-pekerjanya, gubernur-gubernur pada zaman pemerintahannya supaya mengambil manfaat malam-malam itu untuk berdoa, untuk munajat. Kamal Azizi, Sangkes Jama Mapun, Rihan Mustafa, Asma Muhammad, Ahlan wa sahlan, Kurniawan Putra. Namun kesahihan riwayat ini telah diteliti. Imam Syafi'i berkata, apa yang sampai kepada kami bahawa sesuatu doa itu makbul pada 5 malam, bukannya 4. Salah satu daripadanya iaitu malam Jumaat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam awal Rajab dan malam nisfu Sya'ban. Digalakkan untuk berdoa pada malam-malam itu. Ni kata Imam Syafi'i, tuan-tuan. Imam Ahli Sunnah yang terkemuka, yang tuan-tuan bangga menjadi pengikut mazhab Syafi'i ni kan. Muhammad Amirul Hakim, Siti Ramlah Siddiq, Suzy Daniel. Tidak diketahui pendapat Imam Ahmad berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Terdapat 2 riwayat yang telah mengeluarkan hukum keharusan daripada mendirikan malam itu. Salah satu daripadanya berkaitan hukum mendirikan malam raya. Dalam riwayat tersebut tidak diharuskan melakukan qiyam padanya secara berjemaah kerana itu tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Namun beliau mengharuskan dalam riwayat lain kerana telah dilakukan oleh Abdul Rahman bin Yazid bin Aswad dan beliau adalah salah seorang daripada tabi'in. Ni kata Imam Ahmad tau. Begitu juga halnya mendirikan malam-malam nisfu Sya'ban kerana tidak sabit daripada Nabi dan juga para sahabat. Ia hanya disabitkan kepada sebahagian tabi'in dari kalangan fuqaha Usyam. Hijrah biiznillah. Asul Fahmi. Utama, tolong share pada teman-teman yang lain. Jadi keistimewaan malam nisfu Sya'ban ni menjadikan para ulama di negara Syam membangunkannya
bermunajat padanya, memohon kepada Allah keampunan padanya, berdoa padanya, kerana ia salah satu malam yang maqbul doa, mustajab doa, seperti kata Imam Syafi'i, seperti kata Umar bin Abdul Aziz. Diriwayatkan daripada Ka'ab, beliau berkata, sungguhnya Allah mengutuskan malaikat Jibril ke syurga pada malam nisfu Sya'ban, lalu malaikat Jibril memerintahkan syurga supaya menghiaskan dirinya. Sambil berkata, sungguhnya Allah telah membebaskan pada malam ini sebilangan bintang-bintang di langit, sebilangan hari-hari siang di dunia, dan juga malamnya. Malah Allah juga telah menggugurkan sebilangan daun-daun pokok di syurga, mengurangkan berat gunung ganang dan juga bilangan pasir-pasir. Maknanya Allah menjalankan ketentuannya pada malam nisfu Sya'ban. Ini mengikut pendapat pada Ka'bul Ahbar ni salah seorang pada ulama Bani Israel. Jadi mungkin kemungkinan riwayat ini datang daripada kisah-kisah Israeliat. Ia hanyalah kisah. Sa'id bin Mansur meriwayatkan Abu Ma'sar meriwayatkan kepada kami daripada Abu Hazim dan Muhammad bin Qais daripada Atha' bin Yasar. Beliau berkata, tidak ada malam selepas malam Lailatul Qadar yang lebih afdal daripada malam nisfu Sya'ban. Allah turun ke langit dunia pada malam itu dan mengampunkan kesemua hamba-Nya melainkan orang musyrik, orang yang musuh dan orang yang memutuskan silaturahim. Wahai orang yang dibebaskan daripada api neraka, bahagialah dengan ganjaran hebat ini. Wahai orang yang ditolak amalannya, tidak diampunkan dosanya, semoga Allah membaiki musibah yang datang kepadamu. Sungguhnya itu merupakan musibah yang besar. Jadi bersiap-siaplah kita sebelum datang nisfu Sya'ban ni, supaya menghapuskan ataupun minta maaf kepada orang atas kesalahan yang pernah kita buat. Orang yang pernah kita bermusuh-musuhan dengannya, orang yang kita mengadu domba tentangnya, orang yang kita mengumpat keji tentangnya. Asal saja perkara tersebut bukan melibatkan maruah. Kalau melibatkan maruah, madailah untuk kita mendoakan di jauh malam untuk beliau mendapat keampunan daripada Allah. Kerana apa-apa berkaitan dengan maruah ni, Islam menjaga kemuliaan tersebut, tuan-tuan. Jangan kita ceritakan pada seorang walaupun orang tu kita berdosa dengannya, apabila perkara itu melibatkan maruah dirinya. Waalaikumsalam Rosna Mak Yusuf. Halo sahlan. Rosnana Ros. Sedap nama ni. Mir Sirang Sadi. Halo sahlan. Banyak nama baru ni, tolong share pada teman kita yang lain, Azim Murad. Jadi sebelum datang malam Sya'ban ni, selesaikan segala urusan kita. Ada orang bergaduh dengan adik-beradiknya, ada orang berselisih faham dengan suaminya, ada orang berselisih faham dengan kaum keluarganya, ada orang berselisih faham dengan ibunya sendiri. Alangkah malangnya orang sedemikian, tuan-tuan. Kita dah baca dalam kitab Adabul Mufrad bagaimana para sahabat punya amalan macam Abu Hurairah tu setiap hari, Nama Ahmad, Aziz Saifur, Asia Dahlan akan keluar dari rumah dan pastikan berjumpa dengan ibu sebelum buat benda-benda lain. Kita ada buat ke tak ada, tuan-tuan. Maka nak dekat dengan nisfu Sya'ban ni, lagilah hak-hak manusia kita kena bereskan. Ada hutang orang pergi bayar, kalau tak boleh bayar cakap baik, minta tangguhkan dahulu. Takut nanti ia menjadi penghalang kepada kemakbulan doa kita pada malam nisfu Sya'ban nanti. Seorang mukmin sepatutnya mengisi masa malam itu dengan berzikir kepada Allah dan berdoa supaya diampunkan segala dosanya, ditutup segala keaiban, dihapuskan segala kesedihannya. Namun ia hendaklah didahului dengan taubat. Dengan tu taubat, sembahyang sunat taubat sebagai contohnya, mohon kepada Allah dan selesaikan hak-hak kita sama manusia. Selagi hutang kita tak selesai dengan Allah dan dengan manusia, masakan kita boleh dapat hak yang baru. Nama pun dah kena blacklist oleh situs dan sebagainya. Nauzubillah. Jadi itu perumpamaannya. Kalau ada hutang, ada masalah dengan orang, selesaikan dengan orang sebelum kita mohon kepada Allah hajat-hajat kita. Ruhaila Baizura Badishah Al-Sahlan. Seorang muslim sepatutnya menjauhkan diri pada dosa-dosa yang menjadi penghalang kepada peluang mendapat keampunan Allah dan tempat makbulnya doa pada malam itu. Dengar ni, seorang muslim patut mengawal dirinya daripada melakukan dosa dan hendaklah dia menjauhi perkara-perkara yang boleh menjadi penghalang kepada kemakbulan doanya pada malam tersebut. Jadi hak-hak sama manusia ni selesaikan. Apa jadi Haji Hafizah, kalau ada hak sama manusia, selesaikan. Nisanul Hasanah, Ahlan Sahlan. Lama tak nampak Nisanul Hasanah, Nur Azila Abdul Razak, Aziza Bahruji, Ahlan Sahlan. Ramai nama baru ni. Zina Abdul Aziz, barakallahu fikum. Jadi seorang muslim hendaklah menjauhkan diri daripada dosa-dosa yang menjadi penghalang kepada peluang mendapat keampunan daripada Allah dan termakbulnya doa pada malam itu. Kita bukan saja terhalang daripada mendapat keampunan, bahkan doa pun terhijab kerana ada hak sama manusia yang tak diselesaikan. Bahaya ni.
Ya, Lia Halim. Ya, Rohana Abdullah. Barakallahu fikum. Dah share pada teman Rahiza binti Zainal Abidin. Aziz Taifur. Ahlan wa sahlan. Beliau bertanya kepada Nabi, seperti mana termaktub dalam sebuah hadis daripada Ibnu Mas'ud yang disepakati kesahihannya. Beliau bertanya kepada Nabi, apakah dosa yang paling besar? Baginda menjawab, kamu mensyirikkan Allah sedangkan Dia menciptakan kamu. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu menyekutukan Allah padahal Dia menciptakan kamu. Kemudian apa lagi? Baginda menjawab, an taqtula waladaka makhafata an yuta'ammak. Kamu bunuh anak kamu sendiri kerana bimbang tak cukup makan nak bagi kepadanya. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Antuzani bi haliyati jarika, iaitu engkau berzina dengan seorang perempuan yang daripada sedangkan suaminya dikenali olehmu. Ini adalah dosa besar tuan-tuan, sangat besar. Pertama tadi apa? Mensyirikkan Allah. Yang kedua, yang kedua, membunuh anak kerana bimbang tak cukup makan sedangkan makan bukan kita sediakan, Allah yang sediakan. Yang ketiga, berzina dengan seorang perempuan sedangkan suaminya mempunyai perkaitan hubungan dengan kita. Contohnya rakan setempat kerja, contohnya jiran tetangga, contohnya adik-beradik ipar dua. Ini memanglah musibah besar tuan-tuan, dosa besar. Jangan main dosa sangat besar. Ya, pernah tanya pada ulama ni yang saya kaitkan tadi. Kalau perkara tu berkaitan dengan maruah orang, dahulu dia lalai, jahil, maka dia melakukan perbuatan haram seperti ini dengan isteri orang sedangkan suaminya dikenali. Kemudian dia bertaubat, sama-sama bertaubat. Dia bertaubat, perempuan tu bertaubat. Ni soal ditanya kepada ulama Azhar tuan-tuan, kalau tak silap saya dalam Ahsanul Kalam ataupun yasalunaka anid dinin wal haya, dalam buku tersebut. Maka bagaimana konteksnya perkara tersebut berlaku, dosa besar yang melibatkan perzinaan ini dengan wanita daripada suaminya yang dikenali oleh penzina tersebut. Ini dosa besar tuan-tuan. Maka kalau nak bertaubat kepada Allah, bertaubat, mohon kepada Allah keampunan dan jangan cerita kepada suaminya. Jangan minta maaf ya dulu berzina dengan isteri. Jangan cerita tuan-tuan. Ini maruah, ini tak boleh cerita. Ya, ada perkara yang kita boleh cerita pada orang yang dimaksudkan itu yang berkenaan. Ada benda kita tak boleh cerita kerana ia akan menyebabkan luka lama berdarah kembali, ibaratnya begitu ya. Jadi Allah SWT telah menurunkan ayat untuk mengesahkan perkara itu, iaitu dosa-dosa besar. Contohnya dalam surah Al-Furqan ayat ke-68, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih Rusna Tuani. Ahlan wa sahlan bikum walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Dan mereka itu tidak menyembah sesuatu selain daripada Allah bersama-sama dengan Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya, dan tidak pula berzina. Jadi tiga perkara ini merupakan dosa-dosa besar yang menjadi penghalang kepada kemakbulan doa kita kepada Allah sepanjang masa. Antara dosa yang menghalang daripada mendapat keampunan juga adalah dendam kesumat. Dendam kesumat adalah perasaan dengki dan benci terhadap saudaranya kerana terlalu mengikut perasaan sendiri. Perasaan ini juga boleh menghalang daripada mendapat keampunan pada kebanyakan waktu-waktu mustajab seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi dengki pada orang juga boleh menjadi sebab kepada terhalangnya doa kita kepada Allah. Nak tak doa terhalang? Salihah Abdul Aziz Saiful, nak tak? Ni isu besar. Dengki pada orang lain, hasad, dendam. Tak tahu sebab apa benci sangat, meluat sangat dengan orang tu. Dan meluat pergi tengok Facebook dia buat apa. Kan menambah sakit hati kita. Banyak lagi Facebook boleh lihat. Pergi tengok Facebook yang kita meluat, yang kita benci, nak buat apa? Ya, kita yang tak pandai menguruskan diri kita sendiri. You are what you read. Kamu baca, itu yang membentuk fikiran kamu. Kalau kamu duk baca benda yang kamu benci, hati kamu jadi tak tenteram, pergi follow orang tu, follow terus, stalker orang tu, buat apa tuan-tuan? Ya Allahu Rabbi, buang masa betul Arwahna Osman Hashimah Musa, ahlan wa sahlan. Sebuah hadis marfu' daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis, fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna fayuqal anziru hazaini hatta yastaliha. Dalam hadis yang sahih daripada Abu Hurairah mengatakan bahawa dibuka pintu syurga setiap hari Isnin dan juga Khamis. Maka diampunkan setiap orang yang bersalah itu, yang memohon keampunan kepada Allah selagi tidak syirik pada Allah SWT. Ya, begitu juga seorang yang mempunyai dendam di antara dia dengan saudaranya.
tak bertegur siapa, membenci satu sama lain. Zainuddin Haji Ibrahim, Waalaikumsalam warahmatullahi. Andi Koto, apa nama ni? Ya, Azni Usruddin Azri ke Azri Sauda Farida Abdul Hamid. Jadi dalam hadis ini mengatakan dibuka pintu syurga pada hari Isnin dan Khamis, diampunkan semua dosa manusia melainkan orang yang syirik kepada Allah SWT, tidak bertaubat dengan sebenar-benarnya, dan yang kedua orang yang mempunyai dendam, kesumat, permusuhan, kedengkian kepada orang lain. Ya, kita kalau melihat orang lain berjaya, jangan ada rasa dendam padanya. Bila kita dendam, kita dengki, kita seolah-olah memandang apa yang Allah buat itu padanya tidak wajar dan Allah jahil. Adakah begitu maksud kita, tuan-tuan? Allah tersilap membuat keputusan memberi kepada lebih pada kita. Adakah begitu? Ini satu dosa sebenarnya. Ya, tak nak kita doa kita ditolak kan. Jadi yang sebenarnya bila kita melihat orang dapat, sebagai contohnya orang pakai kereta mewah, Mercedes, Honda, Toyota, Camry, kita nak sangat kereta tu pergi, Masya Allah, cantiknya kereta, ya Allah berilah saya kereta seperti ni. Tak salah untuk orang begitu, kerana dia ajar kita untuk berdoa, Allahumma atini mithlahu. Rosa, Mariaman, Allahumma atini mithlahu. Doa macam tu. Ya Allah, berilah kepada aku apa yang kau berikan kepadanya. Engkau maha kaya. Anda yang kau beri kepada semua manusia ni apa yang mereka hajatkan, tak mengurangkan sedikit pun daripada pemilikanmu, khazanahmu, perbendaharaanmu yang maha besar, wahai Tuhan. Melainkan seperti jari dicelup dalam lautan yang melekat pada jari air, itulah yang diberi kepada semua manusia yang tinggal dalam lautan itu masih lagi milikmu. Sangat luas kuasamu, kudratmu, wahai Tuhan. Jadi, kalau kita melihat orang berjaya, jangan dengki. Doakan untuk dia, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Masya Allah, Allah bagi entah kereta ni, Ana minat sangat, Ana belum dapat, dan tak dapat, dan syukur pada Allah, Ana bangga tengok dua usahawan maju macam entah. Contoh, tuan-tuan, berapa kita pening kepala dengki kat orang. Ya, kedengkian kita, kebencian kita kepada seorang itu tidak mengapa-apakan apa yang ada padanya, bahkan menjadikan hati kita makin sukar, makin susah. Cikgu Sabarudi, ya, ingat pergi umrah dengan Cikgu Sabarudi dulu. Cikgu Rohaya dah share dengan orang lain. Cikgu Rohaya, tolong share. Nur Yahya, Maliza Kadir, ni bincangan ni penting sangat. Jangan ada yang terlepas pandang menghadapi nisfu Syaban, tapi dosa kepada orang tak diselesaikan, hak sama manusia tidak diselesaikan. Al-Imam Al-Auza'i mentafsirkan dendam yang menjadi penghalang ni, hati seorang dendam terhadap para sahabat Nabi. Tidak dapat menafikan bahawa dendam terhadap para sahabat merupakan satu dosa besar daripada dendam terhadap pesaing. Daripada Imam Auza'i berkata, orang yang musuhan adalah orang yang melakukan perpecahan dalam masyarakat. Ya, Hajar, Cik Mariam. Begitu juga Ibn Thawban berkata, orang yang musuhan adalah orang meninggalkan sunnah Nabi dan membuat kekacauan dalam kalangan masyarakat serta menghalalkan darah umat Islam. Musuhan ini membawa kepada memerangi kaum muslimin dan menghalalkan darah serta harta mereka seperti dilakukan oleh puak Khawarij, puak Syiah Rafidah dan sebagainya. Ini juga merupakan golongan yang tolak doa mereka kerana mereka menghalalkan perkara yang haram. Oleh demikian, amalan yang paling baik ialah membersihkan diri daripada segala jenis dendam. Selain itu, melihara diri daripada berdendam dengan dendam dan hasad yang mengikut hawa nafsu, dan juga orang golongan bid'ah yang mengajak kepada pembalahan golongan salafus salih, berdendam dan membenci mereka, mengkafirkan, membid'ahkan atau menyesatkan mereka macam golongan Syiah. Ya, di mana ada Syiah, di situ akan ada pertumpahan darah. Jangan benarkan Syiah itu wujud di negara kita, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ada banyak bukti. Kita baca dalam dapatan kajian sebagai contohnya menunjukkan betapa bencinya golongan Syiah kepada sahabat-sahabat Nabi, menuduh para sahabat ni sebagai melakukan syirik kepada Allah, pendusta, kazab dan sebagainya. Bahkan menuduh isteri Nabi itu melakukan zina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni orang Syiah, ya. Dia ambilnya anak-anak kecil yang bernama Umar, Abu Bakar. Cukup benci orang Syiah melihat nama-nama seperti ini. Dipanggang je dalam oven, tuan-tuan. Inilah kelakuan orang-orang Syiah yang ada di negara bila diberi peluang tampuk pemerintahan. Begitu kezaliman, kejahatan mereka terhadap golongan Sunni. Pernah tak golongan Sunni mengenai golongan Syiah? Yang berlaku adalah sebaliknya. Yang memecah belahkan adalah golongan Syiah. Maka perhatikan diri kita dan ingat kawan keliling kita supaya selamat daripada budaya, daripada penyakit Syiah ni, tuan-tuan, Rafidah. Seterusnya, melihara hati daripada hasad dan dendam terhadap kaum muslimin secara umumnya. Sebaliknya, patut melakukan kebaikan terhadap mereka, menasihati, mengasihi mereka sebagaimana mengasihi diri sendiri. Allah menggambarkan sifat orang beriman, iaitu mereka sentiasa berdoa,
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampuni dosa kami dan dosa saudara-saudara kami mendahului kami dengan keimanan. Janganlah Engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki, dendam terhadap orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu. Ini surah Al-Hasyr ayat ke-10. Dalam kitab Musnad daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda kepada para sahabatnya selama 3 hari, "Yatlu alaikumul ana rajulun min ahli jannah." Lalu akan datang kepada kamu seorang lelaki daripada ahli syurga. Lalu yang datang itu merupakan Abdullah. Lalu datang seorang lelaki. Abdullah bin Amr menerimanya sebagai tetamu ke rumah. Abdullah bin Amr tidur di rumah orang tersebut selama 3 malam untuk melihat amalan dilakukannya. Namun dia tidak pernah melihat orang itu banyak amalan pun. Abdullah bin Amr menanyakan kepada lelaki tersebut, jawapannya, inilah kehidupanku seperti yang kau lihat. Akan tetapi aku tidak akan tidur pada satu malam melainkan hatiku merasa lapang dan tiada permusuhan kepada mana-mana kaum muslimin. Abdullah berkata, dengan amalan itu dia telah sampai martabat ahli syurga. Ya, jadi Nabi menceritakan tentang ini lelaki ahli syurga, ini ahli lelaki syurga. 3 kali, 3 hari betul-betul Nabi mengatakan. Jadi maksudkan lelaki tersebut amalannya tak ada apa yang hebat pun. Ketika Abdullah bin Amr datang malam di rumahnya, tengok keprihatinan para sahabat. Dia tahu saja ada kelebihan pada seseorang, kelekas nak belajar, apakah kelebihan itu. Maka Abdullah bin Amr datang tidur di rumahnya, melihat cara dekat apa amalannya. Malam tak ada pun banyak qiyamul lail, baca Qurannya pun ada, tidaklah banyak. Ibadah sunatnya setakat itu saja. Lalu Abdullah bin Amr bertanya kepadanya, "Fulan, boleh tak engkau beritahu pada aku rahsia amalan kau? Ada satu yang menarik dalam kehidupanmu." Maka lelaki tersebut mengatakan, "Aku tiada apa pun amalan yang lebih, melainkan setiap malam sebelum aku tidur, aku sentiasa memaafkan semua orang kelilingku. Aku lapang dada pada mereka." Allahu Akbar. Saudah. Ilani engkau Razlan, yang mulia. Saudah. Semudah itu seorang mendapat nilaian di sisi Allah sebagai ahli syurga. Hajar Nurazila, Safia Alias. Tak ada kedengkian dalam hati. Sentiasa hati itu lapang, memaafkan orang lain. Ya. Dalam Sunan Ibn Majah daripada Abdullah bin Amr, beliau berkata, seorang bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling mulia?" Nabi menjawab, "Kullu makhmumil qalbi saduqil lisan." Orang yang hatinya makhmum, lidahnya sentiasa bercakap benar. Mereka bertanya, "Kami tahu lidah bercakap benar, tapi apa dimaksudkan dengan makhmum itu, wahai Nabi?" Maka Nabi menjawab, "Huwa taqiyun naqi alladhi la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada." Iaitu orang yang bertakwa, suci, tidak berdosa, tidak zalim, tidak dengki dan tidak dendam pada orang. Ya, tak ada dendam dalam dirinya. La ilaha illallah Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Ya, seorang salafus salih berkata, sebaik amalan adalah berlapang dada, pemurah dan memberi nasihat kepada orang. Amalan ini sudah mencukupi, bukan hanya dengan banyakkan puasa dan salat. Ya, kalau orang ni banyak puasa, banyak salat dan kemudian dia bertakwa pula, menjaga dirinya, maka itu lebih utamalah. Tapi manalah ada orang berkemampuan sememikian, tuan-tuan. Jarang kita dapat jumpa. Justru kalau kita tidak mempunyai kemampuan untuk qiyamul lail selalu, tahajud, baca Al-Quran, sembahyang sunat pun tak banyak, mana sedekah pun tak apa. Tapi hati ni masih kosong daripada perkara-perkara mazmumah. Elakkan kebencian, dendam, ya, dan juga perkara-perkara yang menyakiti orang lain. Wahai saudaraku, jauhilah dosa-dosa yang boleh mengharamkan seorang hamba daripada mendapat keampunan Allah yang Maha Pengampun. Pada musim-musim turunnya rahmat macam bulan Syaban sekarang, ya, dan musim ni merupakan Allah menerima taubat dan beri keampunan. Maafkan boleh dan mudah, tapi nak lupakan tu susah, ustaz. Itu namanya iman. Ya, itu namanya taqwa, itu namanya ihsan. Ya. Jadi dalam hidup ni memanglah kita boleh maaf, tapi nak lupakan tu yang sukar. Ya, betul dia untuk lupakan kejahatan orang pada kita mudah saja. Bayangkan kejahatan kita pada orang. Ya, kita ni nak bayangkan keburukan orang pada kita, cuba bayangkan keburukan kita sendiri. Ya, itu sebab pernah dikatakan kepada tentang orang mengumpat seorang bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ni dikatakan seorang yang sangat zalim. Beliau ni seorang yang sangat bengis. Ramai orang mati di tangannya. Tapi bagi kita ahli sunnah, kita mengatakan Allah mampu untuk menerima taubat orang macam Hajjaj. Tak perlulah kita sibuk cerita tentang keburukan, kekurangan yang ada padanya.
Kerana ketika seorang mengumpat hajaj di depan seorang tabi'in yang terkemuka, Muhammad bin Sirin, maka beliau berkata, wahai anak saudaraku, engkau nak tahu tak, besok ke akhirat, bila engkau dibangkitkan, dosa yang paling kecil yang kau pernah buat kat dunia dulu lebih merisaukan kau lebih daripada apa kejahatan yang paling dahsyat yang Hajjaj buat. Dosa yang paling kecil yang kau pernah buat di dunia akan menyebabkan kau risau pada hari itu, iaitu hari kiamat nanti, melebihi dosa yang paling jahat dibuat oleh Hajjaj. Hajjaj sembelih orang, bunuh orang, itu biasa. Dosa besar lah tu. Beliau ni mungkin seorang fasik, tapi apa kebertanggungjawaban kita pada orang yang telah berlalu seperti itu? Allah mampu mengampunkan dia. Mungkin sebelum matinya dia bertaubat, taubat nasuha, kita pun tidak tahu. Maka janganlah kita menyebut-nyebutkan diri untuk bercerita tentang keaiban orang, sedangkan keaiban kita sendiri begitu banyak. Ya. Jadi pada zaman fitnah ni tuan-tuan, kita kurangkan mengambil tahu tentang hal ihwal orang-orang lain. Kan pada zaman sekarang ni, yang menjadi business kita, core business kita adalah riak kan. Tunjuk pada orang, buat apa pun tunjuk kat orang. Di mana Nabi, di mana keluarga Nabi, semua dah tak ada. Kita nak tunjuk kita, keluarga kita, kalau boleh semuanya kita. Maka bila kita melihat perkara semikian, nanti hati kita akan sakit tuan-tuan. Orang yang menunjuk dalam kehidupannya sebenarnya dia tak ada apa-apa. Itu sebab dia nak tunjuk pada orang lain. Itu adalah satu wisdom. Orang yang menunjuk pada orang lain tentang kehidupannya, sebenarnya dia tak ada kegembiraan tersebut. Itu sebab dia cuba nak tunjukkan dia ada. Kalau dia ada, dia tak perlu tunjuk benda itu semua. Pegang, ini satu kaedah tau. Ya. Jadi tengoklah apa-apa Facebook, Instagram yang akan menambah iman kita kepada Allah Taala, daripada kita melihat kehidupan orang yang akhirnya kita pun rasa tak bersyukur atas nikmat Allah yang banyak diberi kepada kita. Ya. Baik, seterusnya Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, "May yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Siapa yang bersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sungguhnya Allah mengharamkan bagi syurga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang yang melakukan kezaliman. Adapun dosa membunuh, jika ahli langit dan ahli bumi berhimpun untuk membunuh seorang Muslim tanpa hak, maka Allah akan mencampakkan semuanya ke dalam neraka. Kalaulah semua penduduk langit dan bumi mereka berhimpun untuk membunuh seorang Muslim tanpa sebab, maka Allah akan bunuh, Allah akan hukum semua itu masuk neraka. Nak cerita beratnya hukuman membunuh orang. Membunuh orang ni satu perkara tuan-tuan. Membunuh masa depan orang, dan juga mengenakan satu tindakan yang tidak wajar dan zalim pada orang sehingga tak aniaya dirinya, itu pun satu dosa besar. Menuduh orang sebagai contohnya melakukan dosa besar, lalu orang pun percaya. Ya, maka nak repair balik semula damage yang berlaku tu bukan senang tau. Maka ini juga satu pembunuhan karakter yang sangat bahaya. Adapun dosa berzina, berwaspadalah dengan dosa zina kerana akan mengundang kemarahan Tuhan yang Maha Perkasa. Semua makhluk adalah hamba sahaya Allah. Sungguhnya Allah Maha Cemburu. Ya, malah tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah terhadap hambanya bila lelaki atau perempuan melakukan zina. Ya, maksudnya kat sini bahawa cemburunya Allah ni dipanggil ghayur, ghirah. Kita ni orang Melayu sebut ghirah ni lain pula maksudnya. Orang Arab sebut ghirah, maknanya cemburu yang mesti. Ya, macam kita umpamanya seorang suami melihat isteri kita bercakap-cakap dengan orang ajnabi, maka kita dalam hati kita rasa cemburu, marah. Beritahu kat dia, jangan cakap dengan orang ni macam ni, tak kena. Abang ada cakap dengan orang lelaki ni, ajnabi ni siapa? Kena tegas tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Tengok sebagai contohnya zaman fitnah hari ni, orang semua tengok Facebook, tengok Instagram. Ada bukti-bukti menunjukkan di setengah-setengah negeri dalam Malaysia ni orang bercerai kerana jumpa balik semula pak ulama masa sekolah tadika dahulu. La ilaha illallah Rasulullah. Ya, betul. Jumpa pak ulama. Ya. Maka terbayanglah segala kebaikan orang itu padahal tak pernah bersama dengannya pun. Terlupa segala kebaikan suami berkahwin 17-18 tahun ataupun lebih daripada itu. Ini fitnah. Kita para suami bertanggungjawab untuk melihat handphone isteri. Cakap padanya, jangan tengok benda melalai. Ya. Ni abang bayarkan bil begitu begini. Tak boleh tahu, hukumnya haram. Ya. Kalau ada apa-apa perhubungan dengan laki-laki lain, hukumnya haram. Begitu juga isteri mengingatkan suami. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Orang Arab kata kama tadinu tudan. Bagaimana kau buat, itu yang akan menerima pada dirimu balik semula.
Kau buat kat orang, kau akan kena balik semula. Sebagai contohnya kisah dikemukakan oleh as-salihin, orang-orang salih. Seorang suami bertakwa pada Allah, orangnya baik. Dia pergi ke pejabat. Ni cerita zaman dulu tuan. Dia pejabat, dia dah lama aim seorang perempuan yang bekerja di pejabat itu. Perempuan tu cantik. Dia terasa dalam hatinya nak kat perempuan tu atau sebagainya, nak buat satu perkara yang tak sepatutnya. Lama dia mendam perasaan. Sehinggalah pada satu hari, perempuan tersebut datang ke pejabat lebih awal daripada orang, maka tak ada orang lain kat situ pada masa itu. Maka dia pun telah meluk perempuan tersebut. Perempuan tu pun menjerit minta tolong, tak ada orang nampak. Setakat itu saja. Dia pun tersedar, astagfirullahalazim, apa aku buat ni. Petang itu dia balik ke rumah, maka isinya bertanya. Isinya seorang salih bertanya, abang buat apa kat office? Dia tak ada apa. Cuma terang. Akhirnya suami terpaksa mengaku dia tak tahan sangat syahwatnya. Dia telah meluk perempuan tersebut ataupun buat sesuatu yang haram padanya. Tak sampai ke peringkat zina lah tuan-tuan. Maka isteri menjawab, kama tadinu tudan. Bagaimana kau buat, itu juga kena padamu wahai suamiku. Sama ini orang datang jual sayur itu datang ke rumah kita. Dia tak buka pintu pun, tapi pada hari itu dia terbuka pintu. Maka orang yang jual sayur itu masuk, peluk, rangkul isterinya. Sebagaimana suami buat begitu kepada perempuan ajnabiyah, maka begitu juga isterinya dilakukan orang. Jangan main tuan-tuan ya. Ada perkara-perkara yang saya nyatakan sebelum ni, dosa itu disegerakan Allah hukumannya di dunia sebelum akhirat. Maka berjaga-jagalah kita dalam perkara-perkara berkaitan dengan cemburunya Allah ni. Jangan buat jangan buat. Pada ini segala media sosial yang ada mengarah kepada syahwat. Maka melihatlah seorang itu aurat orang perempuan, gelagat orang perempuan dalam macam-macam media sosial yang ada, dan perasaan malu pun dah hilang daripada sebahagian manusia pada hari ini. Maka jaga-jaga tuan ya. Jadi Allah mengharamkan perzinaan serta menyuruh supaya menundukkan pandangan. Adapun dosa hasad dan dendam, wahai orang yang menyembunyikan kejahatan daripada saudaranya dan menginginkan kemudaratan kepadanya, janganlah engkau menyangkakan bahawa Allah lalai daripada apa yang dilakukan oleh orang yang zalim. Sungguhnya ia hanya melambatkan balasan mereka ke satu hari yang pada hari itu matanya akan terbeliak kerana ketakutan terhadap perkara yang berlaku. Innama yuakhiruhum yawmin tashkhasu fihi al-absar. Jadi kita orang beriman kena ingat, walaupun kita benci dan kita dendam pada seorang simpan dalam hati, Allah mengetahuinya. Nanti akan tiba hari ia akan diselak, disemak, dibuka oleh Allah SWT. Diriwayatkan daripada Ikrimah dari tafsir yang lain berkenaan firman Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kami menurunkan Quran pada malam tersebut kerana malam yang berkat itu dijelaskan kepada malaikat tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmah serta tetap berlaku. Ini adalah malam nisfu Sya'ban, kata sebahagian daripada para ulama. Namun jumhur mengatakan maksud ayat keempat surah Dukhan itu merujuk kepada Lailatul Qadar, dan ini pendapat yang paling sahih. Nak menunjukkan kepada kita betapa besarnya nilai Sya'ban ni di sisi Allah Taala. Ada kalangan para ulama mengatakan sebahagian daripada maksud Lailatul Qadar itu berlaku pada bulan Sya'ban juga. Ya, kama tadi itu, dan what you give you get back. Ya, Asfani, barakallahu fikum. Baik. Ini adalah malam nisfu Sya'ban, kata sebahagian daripada para ulama. Atta' bin Yasar berkata, jika tiba malam nisfu Sya'ban, maka diserahkan lembaran kepada malaikat maut dan dikatakan kepadanya, cabutlah roh sesiapa sahaja nama tercatat atas lembaran itu. Seorang hamba yang melakukan aktiviti hariannya seperti menanam pada musimnya, berkahwin, membina bangunan padahal namanya sudah tercatat dan sedang menunggu kedatangan malaikat maut. Jika diperintahkan demikian, malaikat maut akan mencabut rohnya. Maka dengan sebab itu, seorang salafus salih berkata bahawa ramai orang yang menyambut hari tapi tidak dapat menyempurnakannya. Kad kahwin dah pun diedarkan, tapi malaikat maut sedang menunggu untuk mengambil nyawanya pada waktu yang tepat. Ya, seorang tengah sibuk-sibuk prepare untuk masuk ke pusat pengajian tinggi. Orang membuat kenduri menyambut dan sebagainya. Tiba-tiba datang malaikat maut. Jadi, sebahagian daripada para ulama mengatakan malaikat maut diberikan tugasan terhadap pengambilan nyawa ini berlaku pada bulan Sya'ban, serta tepatnya malam nisfu Sya'ban. Jadi itu sebabnya Nabi kita SAW suka untuk berpuasa pada hari itu, baca Al-Quran, tahajud dan sebagainya, bagi menggamit rahmat Allah, supaya adanya rahmat kasihan belas daripada Allah SWT terhadap hamba ketika berlakunya malam-malam tersebut. Namanya dicatat untuk diambil nyawanya, tapi dia sedang sibuk beribadah kepada Allah SWT. Reunion itu tak salah, tapi yang salahnya bila kita berjumpa dan
berlebih-lebihan dari sudut berhubungan dengan orang bukan mahram dan sebagainya. Baik. Jadi tuan-tuan, cukup setakat ni dulu untuk malam ni. InsyaAllah malam esok kita sambung lagi cerita tentang apa persiapan di akhir bulan Syaban nanti. Saya sengaja sampaikan awal supaya tak terlupa. Ini nak masuk 6 Syaban dah. Dalam masalah, tuan-tuan, jangan lupa bila tuan-tuan dapati kuliah ni manfaat, tolong dapatkan kurma ajwa dari kami di Zahzan Travel. Yang tengok nampak segarnya. Saya buka sikit. Tengok, masya-Allah. Berair lagi ni. Inilah kurma ajwa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu sumun wala sirun." Siapa yang makan kurma ajwa 7 biji setiap pagi, dia tidak akan dimudaratkan oleh sihir dan juga racun. Ya Allah, tengok ni. Tengok saya buka ni. Allahu Akbar. Enak dapatkan daripada Zahzan Travel. Itu juga tuan-tuan, dapatkan birkah batu sauda daripada kami. Kami telah memproses dalam bentuk yang mudah untuk digunakan seperti ni. Ini stok baru ni tuan-tuan. Birkah batu sauda. Alhamdulillah ramai yang telah gunakan. Dapati padanya ada kemujaraban, yang suka tidur malam, yang kurang susu bagi seorang ibu, yang rambutnya gugur banyak, digunakan. Alhamdulillah ramai bukti yang telah berlaku kebaikan kepada mereka. Testimoni yang ada, Alhamdulillah, dapatkan birkah batu sauda daripada Zahzan Travel. Senang nak bawa, letak dalam beg dan kereta kat pejabat. Mudah-mudahan pada hari yang ujian berlaku wabak ni, Allah selamatkan kita, kerana Nabi bersabda pada batu sauda ni rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian, sabda Nabi SAW. Satu lagi, kami ada kurma mekjol dari Palestin yang saiznya sangat besar, separuh jari saya. Tengok, inilah kurma mekjol. Tengok ni, terbuka sikit bagi tuan-tuan terliur. Tengok, tengok besar serat dia, fiber dia, Allah bestnya. Ini kurma yang Nabi makan sebelah, bagi Aisyah makan sebelah radhiyallahu anha. Berpuasa satu hari. Besar kan? Ramai repeat, Alhamdulillah. Terima kasih Ilani, Mulia Engkau Rozlan, Wasfani Ahmad, dapatkan kurma mekjol dan juga ajwa daripada Zahzan Travel. Boleh tengok pada video saya semalam atau hari ni sekali lagi saya masukkan. Boleh klik kat situ dan terus boleh dapat beli. Bagi tuan-tuan yang minat untuk jadi ejen on pay bersama dengan Zahzan Travel, tuan-tuan dapat hadiah. Dan tuan-tuan promotekan kepada orang-orang beli melalui link tuan-tuan. Nak tak? Tu dia besar kurma tu. Bagi siapa yang minat untuk dapatkan kurma ni dan juga jadi member on pay, affiliate, nanti tuan-tuan promotekan pakai kod number tuan-tuan, tuan-tuan akan dapat hadiah. Nak tak? Orang beli, tuan-tuan dapat duit. Jadi downliner lah. Kita invest untuk diri kita, tapi kita dapat promote pada ramai orang, dapat cover balik semua kos kita. Nak tak? Jom kita berniaga sama-sama. Sambil duduk klik-klik dapatkan daripada Zahzan Travel. Link-link ini insya-Allah nanti saya masukkan. Kalau Mifatih ada, boleh tolong masukkan. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih kepada kami saya HMS. Jangan lupa share pada teman-teman. Ahmad Zaid Amran, Lauda Kurma, terima kasih. Yang Mulia Tengku Murni, barakallahu fikum. Sedap tak kurma ni? Try tak? Rahmat Hidayat, Alhamdulillah. Nurisha Mat Taib, Alhamdulillah ramai yang repeat mendapatkan. Kami hantar pun dalam bentuk begini. Tengok, kurma ajwa. Dan ni kurma mekjol. Cantik bekasnya, boleh simpan tak dalam kereta dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, setakat saja dulu untuk malam ni. Sama kita tangguhkan dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuan-tuan, bagi yang belum join sahabat Ustaz Zahzan di Telegram, tolong masuk sekarang. Ada banyak doa yang kita kongsi-kongsi, fakta dan sebagainya. Hamka, barakallahu fikum. Nur Syahira, yang mulia kakak tersayang Munair, Hidayu Zamidah, kakak cakap sedap kurma ni, Alhamdulillah. Hasimah Musa, terima kasih. Mejo tu sedap sangat. Rosa Mas, terima kasih. Ahmad Tajuddin Jaafar, tuan dapatkan daripada Zahzan Travel. Dah try dan repeat, memang sedap. Fauzia Ismail, terima kasih. Rahmat Hidayat pun kata sedap, terima kasih Rahmat, barakallahu fikum. Muhammad Safani Ahmad dah repeat order, Alhamdulillah, terima kasih. Yang Mulia Tengku Murni pun dah gunakan, syukur-syukur, terima kasih. Azina Aziz, terima kasih. Sofi Emir, semua yang telah dapat kurma ni, yang belum dapatkan, boleh dapatkan untuk Ramadan kita, untuk Syaban kita, untuk hadiah kepada orang kita sayang, keliling kita. Baik, Umat Zulkarnain, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimin wal muslimat
المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يقربنا إليك يا رحمن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مصيبة إلا نفسته ولا كربا إلا نفسته ولا جاهلا إلا علمته ولا عيبا إلا سترته ولا عزبا إلا زوجته لا عقيما إلا أنجبت له ولا هجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أديتها قضيتها يسرتها يا رب العالمين. Ya Allah, jangan ada seorang pun yang hadir menjadi ilmu pada malam ni, yang jahil melainkan kau beri ilmu padanya, yang sakit melainkan kau sembuhkan baginya, yang belum berkahwin melainkan kau kurniakan untuknya pasangan yang salih ataupun salihah, yang belum dikurniakan anak melainkan kau berilah kepadanya zuriat yang salih yang salihah, yang akan bahagiakannya, menyeronokkannya, mendoakan untuknya sebab kematiannya. Jangan ada seorang pun yang zalimi melainkan kau selamatkan daripada kezaliman orang terhadapnya. Jangan ada seorang pun zalimi orang melainkan kau biaya kepadanya untuk berhenti daripada kezalimannya. Ya Allah, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih tuan. InsyaAllah esok kita sambung lagi bicara tentang Syaban. Penting untuk kita baca sebelum kita terlupa hari-hari yang penting ni, dan bagi menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh orang ramai. Terima kasih Nurin Mahmud. Terima kasih Nisa Haruna Hasanah. Terima kasih pada Haswani Ahmad. Terima kasih pada Siti Ramlah Siddiq. Ya, dah bawa koalisi bekal-bekal kurma. Terima kasih. Nur Zarina Zakaria. Terima kasih. Nanti klik di tempat yang berkenaan, tuan-tuan boleh dapatkan kurma ni. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa amalakum khawatim amalikum. Saya tinggalkan tuan-tuan semuanya bahawa jagaan Allah. Allah sebaik penjaga, pelihara, pemerhati kita. Pada Yahya, terima kasih. Linda Nan, terima kasih. Share pada teman-teman jangan lupa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.